Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan juga selamat menonton live IG Ustaz Fahmi Empire. Okey, pada anda yang baru saja menonton, saya ucapkan selamat datang. Mungkin anda daripada dalam negeri, luar negeri, boleh saja komen, klik di komen di bawah. Komen saja apa-apa, boleh bertegur siapa, boleh kongsi idea, pendapat, bertanya soalan mengenai Teranum dan sebagainya. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab sesegera yang mungkin. Kalau saya terlepas pandang untuk baca komentar anda, anda boleh cepat-cepat komen lagi sekali, saya akan bacakan. Okey, mungkin ada yang baru saja menonton, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Okey, mungkin ada daripada negeri-negeri di dalam Malaysia, sebagai contoh Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Juga ada juga daripada negeri Perak, negeri Pahang, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, okay, dan sebagainya. Perak. Okay. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, Kedah, lupa nak sebut. Okay, tuan-tuan dan puan, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah saya akan bacakan komentar anda. Anda boleh beritahu anda daripada daerah mana, negeri mana, negara mana. Okay, rata-rata yang saya melihat kajian insight daripada Facebook maupun Instagram, paling ramai viewer yang melihat posting dan tontonan dan sebagainya, antaranya daripada Jakarta, Kalimantan Barat, Kuala Lumpur, Kelang, Shah Alam. Yang lain ada juga tinggi. Okay, Kuala Lumpur, ada daripada Johor Bahru, tinggi juga. So rata-rata yang menonton ni, okay, yang ramai menonton ni rata-ratanya golongan lelaki yang berumur sekitar 25 ke 40 tahun. Ni majority. Tak silap saya hampir mungkin 70% ke 80%. Rasanya 70%. 25 ke 40 umurnya 40 tahun. So yang 45 tahun ke atas pun ada juga, cuma dia agak sedikit, jumlahnya agak sedikit. Okay, hari ni saya akan berkongsikan ilmu tentang perbahasan soalat solat sunat tarawih di rumah, adakah dibenarkan ataupun tidak. Okay, kita ada Cute Milai. Waalaikumsalam. Saya Kat, tinggal di Indonesia, daerah Medan. Kat, ya. Yeah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kat Milia. Okay, saya mengucapkan selamat datang. Okay, baru kali pertama menonton. Okay, soalan yang bakal diperdengarkan. Okay. Memandangkan kita menyambut bulan Ramadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, okey, apa hukum mendirikan solat sunat tarawih di rumah? Apa hukum dia? Okey, solat sunat tarawih ni merupakan suatu solat yang dituntut bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Ganjaran melakukannya adalah sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Okey. Riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahawa perbuatan qiyam Ramadan yang meliputi solat tarawih, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa, serta selainnya daripada ibadah yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan, sekiranya ia dilakukan dengan penuh keimanan akan pensyariatannya serta mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya pelakunya akan diampunkan dosa-dosa kecilnya terdahulu. Okay. Imam Al-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Al-Nawawi ala Muslim mengatakan qiyam Ramadan adalah solat tarawih. Pensyariatan solat tarawih dapat dilihat melalui sebuah riwayat daripada Ummu Al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau berkata, dari Ummu Al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau berkata, bermaksud, okay, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, okay, sedang solat di dalam masjid, maka orang ramai pun mengikut solat bersama baginda. Kemudian pada malam berikutnya, baginda solat sekali lagi dan jemaah yang mengikutinya semakin ramai. Pada
malam yang ketiga atau keempat, orang ramai berkumpul menanti ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, baginda tidak keluar kepada mereka. Bila masuk waktu subuh, baginda bersabda kepada para jemaah, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan, dan tidaklah yang menghalang aku dari keluar kepada kamu, melainkan aku takut solat itu akan difardukan ke atas kamu semua. Yang demikian itu berlaku pada bulan Ramadan. Okey, riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, pada malam hari pertama bulan Ramadan, baginda keluar menuju ke masjid, okey, pada waktu malam dan mendirikan solat tarawih itulah. Okey, kemudian orang ramai berada di sekitar turut berserta mengikuti solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada malam yang kedua, cuma bilangan jemaah yang solat bersama baginda semakin ramai. Manakala malam yang berikutnya juga, bilangan jemaah semakin ramai sehingga memenuhi masjid. Maka pada malam yang berikutnya lagi, Nabi SAW tidak keluar ke masjid, dan ramai orang yang pada ketika itu menanti kehadiran baginda. Sebaik saja waktu subuh, selepas saja solat, baginda berpaling seraya mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Syekh Syams Al-Haq Al-Azim Abadi ketika mensyarahkan hadis ini, beliau berkata, baginda khawatir solat tarawih akan difardukan ke atas mereka. Ini kerana boleh berlakunya kefarduan atas perbuatan qiyam Ramadan secara berjemaah disebabkan ia dibuat secara berterusan. Berbalik pada persoalan yang dikemukakan di atas, okay, kami menyatakan bahawa zahir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas adalah menunjukkan kepada keharusan mendirikan solat sunat tarawih di rumah. Justru tidak ada masalah untuk seseorang itu melakukan solat tarawih secara berjemaah di rumahnya bersama keluarga. Tak ada masalah. Bahkan berjemaah dalam melakukan solat tarawih itu adalah lebih afdal berbanding secara bersendirian. Okay. Imam Al-Nawawi pernah berkata, bermaksud dan dibolehkan solat tarawih itu dilakukan secara bersendirian dan juga secara berjemaah. Berkenaan yang manakah yang afdal antara keduanya, terdapat dua pendapat yang masyhur sebagaimana yang disebutkan oleh musannif dan diceritakan oleh majoriti al-Syafi'iyah. Yang sahih secara sepakat oleh ashab secara berjemaah itu adalah lebih afdal. Okey, Al-Majmu' rujukan daripada Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Al-Nawawi. Okey, sebagai kesimpulan dekat sini, okey, dibolehkan untuk seseorang itu mendirikan solat sunat tarawih secara berjemaah bersama keluarga di rumah. Ini lebih utama dengan mengambil kira suasana perintah kawalan pergerakan ketika ini. Okey, berkenaan dengan tata cara pelaksanaan solat tarawih di rumah pula, kami nyatakan seperti berikut. Waktu untuk mendirikan solat tarawih secara berjemaah adalah sebaik sahaja solat isyak selesai didirikan, dan tempoh pelaksanaannya boleh dilakukan sehingga terbitnya fajar ataupun terbitnya subuh, masuk waktu subuh. Maksudnya solat isyak dahulu baru solat tarawih. Tidak boleh solat tarawih dulu baru solat isyak. Jadi salah hukumnya. Okey. Dan penghujung waktunya, penutup waktunya adalah masuknya azan subuh, habislah waktu tarawih. Okey. Solat dipimpin oleh solat tarawih ni dipimpin oleh seorang lelaki dewasa, sama ada ayah atau anak lelaki. Bacaan di dalam solat adalah dengan baca mana-mana surah yang mudah dan juga bacaan surah yang dihafal. Meskipun jika imam ingin membaca Al-Quran di dalam solat tarawih dengan melihat mushaf di hadapannya, okey, berpendapat ulama berpendapat hukumnya adalah harus seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam Irsyad Al-Fatwa siri ke-303. Ini dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan lah. Okey, Datuk Dr. Sri Dr. Zikri Al-Bakri. Okey, untuk memilih sama ada hendak melakukan solat tarawih sebanyak 8 rakaat maupun 20 rakaat, iaitu dipisahkan setiap 2 rakaat dengan satu malam. Dalam masa yang sama, keadaan dan kemampuan keluarga hendaklah diraikan dalam hal ini. Okey, kemudian setelah selesai solat tarawih secara berjemaah, didirikanlah juga solat witir secara berjemaah. Mengenai tata cara pelaksanaannya di dalam rujukan artikel, okey, berkenaan. Okey, jadi ini jelas. Kita ada komentar daripada ya Allah. Kita ada Octavia Arhan, insya-Allah sangat bermanfaat, insya-Allah sama-sama kita belajar. Selawat Ustaz.
selawat syifa. Selawat syifa boleh, selawat biasa boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okay. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, faham tak maksudnya? Okay, kalau di Malaysia ni Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, kalau di Indonesia istilah dia tak silap orang dalam pemantauan, ODP ataupun ODP. Gitulah. So maksudnya hadis yang disyarahkan tadi, yang dibahaskan tadi, okey, solat qiyam yang pertama dalam bulan Ramadan, okey, Rasulullah mendirikan solat di masjid. Okey, bila mendirikan solat di masjid, okey, orang ramai pun mengikutinya, okey, jadi makmum. Cumanya pada malam berikutnya makmum semakin ramai, okey, jemaah semakin ramai mengikutinya. Lepas tu malam berikutnya, ketiga atau keempat, okey, Rasulullah SAW tidak keluar kepada baginda, maksudnya tidak keluar ke masjid. Okey, Rasulullah mendirikan solat di rumah saja. So apa menyebabkan di rumah saja? Okay, sebab malam kedua semakin ramai, malam ketiga atau keempat, okay, jemaah semakin ramai datang. So Rasulullah agak dikhawatiri solat tarawih tersebut akan menjadi kefarduan bagi setiap umat Islam. Jadinya Rasulullah tidak keluar pada malam berikutnya. Kita ada komentar daripada Fili Rahman, masya-Allah. So, kita ada Herman BFIT. Waalaikumsalam. Salah nada ustaz. Nada apa tu? Okey, saudari Fadisa Anabia 3004. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau berkenaan dengan solat sunat tarawih, lebih afdal dilakukan secara berjemaah, tak kisah berada di masjid ataupun di surau ataupun di rumah. Tapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni tidak boleh mana-mana individu pun solat di masjid kecuali pegawai-pegawai yang ditugaskan seperti pegawai imam, bilal, siyak noja dan sebagainya. Itu sahaja yang dibenarkan. Itu pun solat jemaah dalam keadaan jarak 1 meter. Okay, jarak 1 meter. So tidak boleh terlalu rapat. Kita ada komentar daripada Adidiyat Nakunuk. Waalaikumsalam. Okay, daripada mana tu? Daerah mana tu? Okay, saya akan bacakan sedikit juga statistik COVID-19 di Malaysia. Malaysia catat satu lagi kematian, 30 kes baru, tiada kes import. Okay. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengumumkan terdapat satu lagi kes kematian akibat COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia sebanyak 106 kes. Ketua Pengarah KKM Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata setakat 12 tengah hari Selasa terdapat 30 kes positif baru dan ia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 6,383 kes. Kata Dr. Nur Hisham, tiada kes import yang direkodkan pada Selasa dan kes penularan tempatan adalah sebanyak 30 kes, yang mana 21 kes dikesan daripada kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang melibatkan 24 bukan warga negara. Pada masa yang sama, beliau berkata terdapat 83 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 4,567 kes yang bersamaan dengan 71.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Begitulah. So maksudnya semalam dicatatkan seorang saja yang meninggal, tiada lagi kes import, cuma 30 kes baru. Kes baru semakin merudum, makin menurun. So baguslah. Kita ada soalan daripada MS Maya 09. Waalaikumsalam. Kalau mau belajar mengaji di Indonesia bagaimana ya? Okay, kelas Taranum online ada. Okay, anda jangan lupa untuk terus PM kami di talian hotline Ustaz Suami Bayi 0019 okay, 650 4357.
Anda hubungi talian, insyaAllah nak mendaftar, detail segala butiran boleh diselesaikan di situ, ataupun boleh DM IG Ustaz Fahmi Paya pun tiada masalah, ataupun boleh ambil nombor saya sendiri di talian 0111365646. Okey. Saya ulang, ambil nombor saya 0111365646. Okey, boleh contact WhatsApp saya ataupun WA saya. Okey, dalam bahasa Indonesia. Okey, WhatsApp je saya, insya-Allah saya akan balas secepatnya mungkin. Ustaz boleh tak boleh terana dengan Ustaz Terenung? Maksudnya boleh tak Ana dengar Ustaz Terenum? Saya tak pandai sangat Terenum sebab saya bukan Ustaz sebenarnya. Sebab tu panggil Cik Nakib je. Kalau sikit-sikit tak apalah. Contohnya azan jiharkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu contoh irama alunan jiharkah, terenum jiharkah. Okay, kita ada komentar lagi. Salam dari kota Ternate Ustaz. Adiat no kunub daripada kota Ternate. Kota Ternate ni Indonesia kan? Saya rasa setakat itu saja perkongsian hari ini. Bermaksud solat sunat tarawih di rumah diharuskan, dibolehkan. Lagi-lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni dibenarkan untuk solat tarawih, digalakkan supaya mengelak daripada kemudaratan. Baik, saya rasa setakat itu saja perkongsian ilmu dan perkongsian fakta yang dapat saya berikan, saya dapat curahkan. InsyaAllah kita bertemu di lain masa pada esok, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang menonton pada hari ini, adik-adik yang menonton. Saya ucapkan tahniah kerana dapat menonton. Okay, dapat sama-sama dengar perkongsian ilmu pada petang ini. InsyaAllah semoga bermanfaat ilmu yang dikongsikan. Saya Ahmad Ki Abdul Razak mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.